Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? InsyaAllah didoakan tuan-tuan, puan-puan sekeluarga sentiasa berada dalam keadaan beriman, bertakwa, dalam kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan insya-Allah. Dan terlebih dahulu kita ambillah sejenak masa untuk rasa bersyukur. Bersyukur atas nikmat Allah yang sangat-sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Tidak lain, tidak bukan, kita masih lagi bernafas, dalam keadaan kita bernyawa, dalam keadaan kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu adalah satu nikmat Allah yang sangat-sangat besar yang Allah berikan kepada kita, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadual saya daripada bulan lepas memang jadi padat, terlalu sangat padat. Kita dah ada perancangan-perancangan yang kita dah plan daripada awal. Kemudian bila keadaan dalam PKP pun dibenarkan untuk kita ada program-program secara fizikal dan sebagainya, jadi dia bertindih, dia saling bertindih antara satu sama lain. Cukup-cukup padat. Petang tadi sebagai contoh, dapat satu panggilan daripada seorang ibu yang mana anak perempuannya sudah tidak berapa meyakini agama Islam. Anak perempuan tadi beritahu kepada ibunya dia tidak berapa percaya, tidak berapa yakin dengan agama Islam, dan daripada hint yang diberikan mahu meninggalkan agama Islam. Dalam media sosial pun, gambar yang digunakan dalam media sosial pun daripada bertudung, berhijab menjadi kepada tidak bertudung sebagai contoh. Tetapi alhamdulillah petang tadi dapatlah bercakap dengan dia sekejap saja. Dan daripada percakapan tadi tu, insya-Allah daripada reaksi yang diberikan, dia seronok, dia happy dan dia mahu meneruskan perbincangan, insya-Allah. Dan kita doakan semoga dia dapat kembali kepada agama Islam, bukan hanya sekadar kembali kepada Islam, tetapi insya-Allah menjadi seorang pendakwah yang akan memperjuangkan dan mempertahankan agama Islam. Itu yang kita target sebenarnya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT, satu daripada kesibukan yang kita lalui sekarang ini adalah YADIM, Yayasan Dakwah Islamiyah Malaysia, mengadakan satu program Akademi Da'i Muda Yadim. Ini adalah satu rancangan reality show, rancangan reality di mana ada penyingkiran, ada juara, ada naib juara dan sebagainya. Semuanya ada 24 peserta, 12 peserta daripada lelaki, 12 peserta daripada wanita. Dan alhamdulillah saya adalah salah seorang daripada 4 fellow yang dilantik. Dan amanah tanggungjawab yang diberikan kepada saya adalah melatih mereka dari aspek silang agama, silang budaya. Itu aspek yang diberikan kepada saya. Saya diberikan latihan, saya ingat dalam 6 atau 7 hari begitu saja. Dan alhamdulillah, hari pertama kita melatih mereka, memang sampai saya terpaksa menjerit pada mereka pada malam tu, memperingatkan kepada mereka bila kita masuk ke gereja, kita masuk ke kuil sebagai contoh, kita tidak mewakili diri kita sendiri, kita tidak mewakili pertubuhan kita, tetapi kita akan mewakili agama Islam itu sendiri. Maka apabila kita diberikan tanggungjawab untuk masuk ke kuil, masuk ke gereja dan bercakap tentang Islam, kita mewakili Islam, kita kena buat yang terbaik. Dan pendekkan cerita, daripada latihan demi latihan demi latihan, pada hari Sabtu yang lepas kami telah pergi ke gereja iaitu Tamil Methodist Church di Kelang
Alhamdulillah. Dan pada petangnya kami pergi ke masjid wilayah persekutuan, dan di masjid insya-Allah disampaikan bantuan kepada 100 orang-orang yang memerlukan, asnaf yang memerlukan, termasuk non-muslim ya. Termasuk non-muslim, dan 80% penerima itu adalah non-muslim. Dan insya-Allah ini akan disiarkan dalam TV Al-Hijrah nanti. Dan pada hari Isnin yang lepas kita telah pergi kepada tempat Buddha, dan pada petang hari Isnin pergi ke kuil Hindu, kedua-duanya di Kajang. Subhanallah. Dan program ini kita beri 24 peserta dibagi pada 4 kumpulan. Masing-masing kumpulan ada target dia. Ada satu kumpulan target dia pergi ke gereja. Maka mereka lah yang akan jadi MC, mereka lah yang jadi moderator, mereka lah yang akan mewakili Islam dalam menyampaikan penerangan Islam dalam forum dialog antara agama. Mereka lah yang kena jawab soalan, mereka kena uruskan serba-serbi. Ini training. Grup yang pergi ke masjid wilayah, ada grup lain, mereka uruskan daripada A sampai ke Z. Yang pergi ke tempat Buddha, kumpulan lain uruskan semua, jadi speaker, jadi MC, jadi moderator. Begitu juga dengan grup yang pergi ke kuil Hindu. Terus terang saya bagi tahu kepada tuan-tuan dan puan-puan, terharu saya, air mata nak mengalir. Penyampaian mereka cukup bagus bagi saya. Dengan training beberapa hari saja, mereka telah menunjukkan prestasi yang cukup cemerlang. Dan itulah yang kita perlukan. Apa yang saya rasa sangat-sangat gembira, kita ada 24 orang yang kita dah latih, dan bila mereka dah habis dalam bulan Januari nanti, mereka akan habis kursus dan sebagainya, insya-Allah mereka akan turun padang dengan kemahiran-kemahiran baru dalam membawa Islam, bukan saja di kalangan masyarakat Islam semata-mata, tetapi kita mahu dai-dai kita boleh berhadapan dengan masyarakat yang bukan beragama Islam secara efisien. Ketiga-tiga tempat kami pergi, kami dapat feedback yang cukup bagus, cukup memberangsangkan. Sampaikan speaker agama lain minta dengan saya, minta nombor telefon speaker tadi. Siapa yang jadi mewakili Islam, saya nak minta nombor telefon. Berarti mereka telah berjaya, alhamdulillah. Dari tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT, ini yang kita nak. Daripada pagi sampai ke malam kita sambung lagi, ada kursus online pula selama 3 jam, 8.30 sampai 11.30 malam dan sebagainya. Walaupun dari segi fizikalnya kita mungkin kepenatan, tetapi kepuasan itu menjadi energizer kepada kita. Subhanallah. Jadi inilah yang kita harap masyarakat Islam kita ni masing-masing menyumbang dalam dakwah, ikut kepada kemampuan masing-masing dengan cara tersendiri. Bukan semua orang kena berceramah, bukan semua orang kena turun padang dengan cara yang sama, tidak. Kita masing-masing ada peranan yang kita boleh lakukan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT, pada malam ini saya bercadang nak menyampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana kita nak menjawab soalan daripada non-Muslim. Sebab bila pelajar-pelajar ini pergi ke kuil, pergi ke tokong dan sebagainya, mereka ditanya soalan oleh non-Muslim. Yang mana mereka dapat jawab, mereka jawab. Yang mana mereka tak dapat, alhamdulillah, mereka dapatkan jawapan dengan kawan-kawan yang lain. Siapa yang tahu, maka mereka saling membantu, lengkap melengkap. Jadi pada malam ini saya bagi beberapa contoh soalan, boleh ke? Okey, ingat ya, soalan yang ditanya ini adalah orang yang bukan beragama Islam, non-Muslim ya, yang bertanya soalan. Okey, saya bagi yang mudah dulu. Ada non-Muslim, dia tanya kepada kita, kalau Tuhan itu wujud, kenapa kita tak nampak Tuhan? If there is God, why we cannot see God? Jadi macam mana kita nak jawab kepada non-Muslim? Bukan jawab pada orang Islam. Kalau jawab pada orang Islam senang aja. Kita bagi ayat Quran, kita bagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah dia orang yang beriman, dia terima, dia dengar, dia taat. Tapi yang bertanya ni non-Muslim. Non-Muslim dia belum lagi percaya kepada Al-Quran.
Dia belum lagi percaya kepada hadis Nabi SAW. So bagaimana kita nak bagi jawapan? Dia kata, if there is God, why we cannot see God? Dia tak tanya God exists or not. Itu soalan lain. Itu lagi besar, itu lain. Dia tanya kalau Tuhan wujud, kenapa tak nampak Tuhan? Saya bagi soalan nombor 2. Katakan anak kecil, cucu, anak kecil, katakan umur 3-4 tahun. Umur 4 tahun lah. Dia tanya soalan kepada ayah dia, kepada atuk dia ataupun opah dia sebagai contoh. Dia tanya soalan, ayah, yang mana lagi power? Allah ke Ultraman? Yang tanya ni siapa? Kanak-kanak umur 4 tahun. Jawapan apa kita nak bagi? Adakah kita nak jawab, oh Ultraman ini tak wujud, itu hanya dalam filem, dalam filem macam mereka buat watak-watak Ultraman, tapi dalam kehidupan sebenarnya tak ada Ultraman? Kita nak jawab macam tu ke? Bagi yang umur 4 tahun, yang mana lebih real bagi dia? So kita kena jawab sesuai dengan pemikiran 4 tahun dalam bahasa yang dia faham. Kita bagi soalan lain. Katakanlah ada, biasanya kalau di kalangan kawan-kawan Hindu saya pergi tempat macam kuil dan sebagainya, antara soalan yang orang Hindu suka tanya kepada saya ialah, dia kata orang Islam kata orang Hindu sembah berhala, tetapi penyembah berhala paling besar di dunia itu orang Islam sendiri. Orang Islam sembah berhala yang berwarna hitam, yang berbentuk 4 segi, ada dekat Mekah. Sebab bagi dia orang Islam sembah Kaabah. Sebab dia tengok dalam TV, khususnya musim haji, orang Islam tawaf keliling Kaabah. Dan kemudian bila masuk waktu solat, mereka semua menghadap Kaabah. Dan bila sujud menghadap apa? Mereka tengok orang Islam sujud kepada Kaabah. Itu yang dia nampak. Jadi bagaimana kita nak jawab? Dengan cara dia faham, dia terima. Saya bagi contoh lain daripada Kristian pula. Daripada pengalaman-pengalaman saya, missionary Kristian, antara soalan yang mereka tanya kepada saya ialah, dalam agama Islam, siapakah Nabi yang terakhir? Kita pun confident, kita jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Al-Ahzab surah 33 ayat 40 disebut sebagai khatamun nabiin, nabi yang terakhir. Dia tanya balik, di akhir zaman nanti nabi mana yang akan turun? Kita kata Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa bagi orang Kristian mereka sebut Jesus dalam Bible. Mereka sebut Jesus. Kalau kita tengok dalam Quran dalam bahasa Inggeris pun, Nabi Isa akan diterjemah sebagai Jesus dalam Quran bahasa Inggeris. Okey, kita kata Nabi Isa yang akan turun akhir zaman. Ditanya balik, Nabi Muhammad turun tak sama-sama? Tak, Nabi Muhammad tak turun, Nabi Isa je yang turun. Sekarang siapa Nabi terakhir? Kita pula garuh kepala. Boleh faham ke? Orang bukan Islam tanya soalan. Dalam Islam kata Tuhan itu satu. Tetapi dalam Al-Quran, bila Tuhan merujuk dirinya, ada kalanya Tuhan sebut kami. Kami itu banyaklah, lebih daripada satu. Tapi kata Tuhan satu, tapi sebut kami. Nahnu. Kalau anak, aku seorang-seorang. Ni nahnu, kami. So macam mana pula? Macam mana kita nak jawab? Kadang-kadang ada orang Cina tanya soalan. Bila orang Cina dia tanya soalan simple-simple. Antara soalan yang orang Cina tanya adalah, dalam Islam tak boleh makan babi. Kalau tak boleh makan babi, apa pasal itu Tuhan cipta babi? Soalan dia reasonable ke tak reasonable?
Semuanya reasonable. Okay, kita masuk yang lebih berat sikit. Ini antara soalan-soalan yang ditanya oleh orang yang bukan beragama Islam. Okey, antara soalan yang mereka kata, kenapa itu Nabi Muhammad pedofil? Faham ya pedofil? Faham ya? Pedofil ini adalah orang yang melakukan hubungan kelamin dengan kanak-kanak. Itu disebut sebagai pedofil ataupun pedofilia. Sebab dia rujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan Aisyah semasa umur Aisyah 6 tahun, tinggal bersama-sama sebagai suami isteri semasa Aisyah umur 9 tahun, dan Nabi Muhammad pada waktu itu sudah pun umur 50 tahun lebih. Ini dalam Sahih Bukhari. So bagaimana kita nak jawab soalan ini? Nak lebih lagi ke? Dalam Al-Quran ada tak silap? Dalam Quran ada tak kesilapan dalam Al-Quran? Kita orang Islam kata tak ada. Dia tanya balik, satu hari bagi Allah sama dengan berapa tahun bagi manusia? Kita pun cek lah, kita cek dalam surah Al-Hajj surah 22 ayat 47, surah Sejadah surah 32 ayat 5, satu hari bagi Allah sama dengan 1000 tahun bagi manusia, 1000 tahun. Dalam surah Ma'rij surah 70 ayat nombor 4, satu hari bagi Allah disebut sebagai 50,000 tahun. Sekarang dia tanya, mana satu yang betul? 1000 tahun betul ke 50,000 tahun betul? Percanggahan itu. Tambah lagi ya. Langit dan bumi dijadikan dalam masa berapa hari? Kalau kita cek Al-Quran, kebanyakan ayat akan menyebut 6 hari. Dalam surah Al-A'raf surah 7 ayat 54, surah Yunus surah 10 ayat nombor 3, surah Hud surah 11 ayat nombor 7, surah Furqan surah 25 ayat 59 menyebut 6 hari. Dalam surah Fusilat surah 41 ayat 9 hingga 12 menyebut Allah jadikan bumi dalam masa 2 hari. Gunung ganang, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya dalam masa 4 hari. Langit dalam masa 2 hari. Jumlahnya berapa? 2 campur 4 campur 2 berapa? 8 hari. So sekarang dia kata, tengok Quran kata 6 hari, tapi ayat ni kata 8 hari. Percanggahan. Mana yang betul? Lepas tu dia sambung, dia kata dua-dua pun salah. Sebab sains kata berbilion tahun, bukan 6 hari, bukan 8 hari. Banyak lagi lah soalan. Banyak lagi soalan. Manusia dibuat daripada apa? Tanah. Surah An'am surah nombor 6, okey, ayat nombor 2 disebut manusia daripada tanah. Betul. Tetapi bila kita cek dalam surah Furqan surah nombor 25 ayat 54, manusia daripada air. Dalam surah Al-Insan surah 76 ayat nombor 2 disebut manusia daripada sperma, dari air mani. Sekejap kata tanah, sekejap kata air, sekejap kata air mani. Percanggahan dalam Al-Quran. Dan banyak lagi lah, beribu-ribu soalan macam ni. Macam mana kita nak jawab? Saya rasa saya berhenti sampai sini sajalah untuk malam ini ya, tuan-tuan perempuan. Kita stop sini ya. Nak jawapan?
Kalau tak dapat jawapan, kacau ke tak kacau? Mengganggu kan? Mengganggu. Tuan-tuan dan puan-puan, siapakah anda? Anda orang Islam yang faham Islam, yang sayang Islam, solat berjemaah di masjid. Pun soalan seperti ini boleh mengganggu. Bayangkan kalau soalan-soalan seperti ini ditanya kepada orang Islam, anak-anak muda khususnya, yang tak berapa faham Islam, yang tak berapa dekat dengan Islam, apa yang akan berlaku? Ini adalah salah satu daripada faktor kenapa orang Islam Melayu murtad. Soalan demi soalan diberikan dalam media sosial. Hari ini media sosial, mereka berhubungan, internet. Tak ada batasannya, 4 penjuru dunia. Soalan demi soalan, tetapi tak dapat jawapan, dia jadi ragu-ragu, dia jadi keliru. Okey, begini tuan-tuan dan puan-puan. Semua soalan ada jawapannya. Semuanya ada jawapan. Semua. Yang tak ada ialah masa. Kita tak cukup masa nak jawab semua soalan. Saya jawablah beberapa soalan dulu. Boleh? At least dapat idea macam mana dah jawab. Ingat, jawab kepada siapa? Non-Muslim. Bukan jawab kepada orang Islam. Problem kita, problem pendakwah kita, sebahagian daripada pendakwah kita, bila dia bagi jawapan kepada non-Muslim, dia bagi jawapan yang sesuai untuk orang Islam. Masalah kita adalah masalah 3S. Sindrom syok sendiri. Okey? Ini masalah kita. Sorry to say. Kita nak bagi jawapan, kena bagi jawapan non-Muslim boleh terima. Okey, kita bagi contoh. Soalan yang pertama saya bangkitkan tadi, kalau Tuhan ada, kenapa kita tak nampak Tuhan? Ada antara kita akan jawab, kamu nampak tak angin? Tak nampak. Angin ada ke tak ada? Ada. Macam itulah Tuhan ada tetapi tak nampak. Ada non-Muslim diterima jawapan tu. Boleh. Ada non-Muslim akan terima. Tapi ada non-Muslim dia cakap balik, tak sama, tak sama. Kalau angin aku boleh rasa, aku tahu angin ada. Tapi Tuhan, macam mana kita nak tahu? Okey, kalau saya akan bagi jawapan begini. Saya bagi jawapan begini. Ini saya bagi contoh. Katakanlah tuan-tuan dan puan-puan, saya lah orang yang pertama dalam seluruh galaksi. Saya lah orang pertama yang mencipta botol. Boleh? Saya lah orang pertama yang mencipta botol. Dalam cerita ini, siapakah makhluk? Siapa makhluk? Botol. Siapa pencipta? Bukan saya. Brosha. Bukan anda. Siapa pencipta dia? Bro Syakirit. Okey? Brosha pencipta, makhluknya siapa? Botol. Sekarang botol sebagai makhluk, nampak tak pencipta dia? Tak nampak. Kenapa botol tak nampak pencipta dia? Sebab dia tak ada mata. Kenapa dia tak ada mata? Semasa saya cipta botol ini, saya tak bagi mata kepada dia. Kenapa saya tak bagi mata kepada dia? Suka hati saya lah saya pencipta. See the point? Makhluk tak nampak pencipta. Tapi saya sebagai pencipta, saya nampak tak botol? Saya nampak. Kita manusia sebagai makhluk tak nampak pencipta Allah. Tapi Allah sebagai pencipta nampak kita. Make sense? Jadi kalau lah kata ada botol-botol, boleh bayangkan ada botol-botol ni, mereka pun berkumpul, lepas tu mereka pun bercakap dalam bahasa botol. Dalam bahasa botol mereka bersembang. Nampak tak pencipta kita, Bro Syakirit? Tak nampak. Walaupun botol tak nampak Bro Syakirit ada ke tak ada? Ada. Begitu juga kita manusia, walaupun kita tak nampak Tuhan, Tuhan ada. Kenapa kita tak nampak Tuhan? Sebab Tuhan tak bagi kita panca indera untuk melihat Tuhan. Nak melihat Tuhan bukan dengan mata ni. Kita perlukan panca indera yang lain. Yang itu Allah tak bagi pada kita. Kenapa Allah tak bagi pada kita? Suka hati dia lah, dia pencipta. Logik ke tak logik?
Makhluk tak nampak pencipta, pencipta nampak makhluk. Walaupun makhluk tak nampak pencipta, tapi pencipta tetap wujud. Kita nak melihat Allah, dapat ke tak dapat? Dapat. Di syurga nanti. So yang paling penting sekarang ialah jom ke syurga dulu. Di syurga Allah akan bagi kita panca indera untuk melihat wajahnya. Are we good ke? Boleh faham ke tuan-tuan dan puan-puan? Settle ya? Boleh? Ini saya bagi ringkas, saya bagi jawapan tu ringkas. Okey. Soalan daripada anak kecil umur 3-4 tahun. Siapa lagi power? Ultraman ke Allah? Kita tak, kalau kita tak boleh jawab, oh Ultraman ni tak wujud semua, tak boleh jawab begitu. Saya akan tanya dia balik. Ultraman ini dia lawan dengan raksasa, betul? Betul. Dia lawan, lepas tu power Ultraman jadi habis. Bila dah habis power Ultraman, macam nak mati tahu. Dia akan bunyi loceng. Ting, ting, ting. Ada bunyi loceng. So bila bunyi loceng tu, dari mana Ultraman dapat power? Daripada cahaya matahari. Dia kena cahaya matahari, dapat power, charge balik. Sekarang siapa yang cipta matahari? Allah. Kalau Allah tak buat matahari, Ultraman boleh hidup tak? Tak boleh hidup. Sekarang siapa lagi power? Allah. Boleh faham ke maksud saya? Tapi jawapan tu bukan untuk orang dewasa. Jawapan tu untuk level kanak-kanak je, budak-budak kecil. Kita ambil contoh. Kalau macam kawan-kawan Hindu kita bertanya soal ni, kalau non-Muslim tanya soalan kepada kita, jangan marah. Bila kita marah, dia akan bertambah yakin kita tak ada jawapan. Jangan marah. Kalau tak tahu jawapan, cakap dengan dia, soalan awak ni bagus soalan awak. Nantilah saya cari jawapan, saya bagi dekat awak. Okey, sekarang ditanya pada kita, orang Islam sembah Kaabah sebagai berhala. Jawapan kita, yang pertama sekali, dalam Islam kita hanya menyembah Allah saja. Siapa-siapa sembah selain dari Allah, itu syirik, syirik masuk neraka. Kalau ada orang Islam sembah Kaabah, itu syirik masuk neraka. Kalau ada orang Islam sembah Kaabah, itu masuk neraka. So bila kita kata sembah Kaabah masuk neraka, bagi dia akan tengok, serius ni, Islam tak boleh sembah Kaabah. Tak boleh. Kita kena sembah Tuhan saja. Nombor dua, orang Islam tidak sembah Kaabah, tetapi kiblat. So bila ada satu kiblat, agama Islam agama yang menyatukan umatnya. Bila satu kiblat, masuk aja waktu, kita tak ada gaduh. Kita dah tahu dah kiblat dekat arah mana. Walau di mana dalam muka bumi pun, sepanjang masa ada orang solat, semua menghadap kiblat yang sama. Kalau tak ada kiblat, kita akan bergaduh. Nak menghadap utara ke selatan ke timur ke barat, kita akan bergaduh. So bila dah ada kiblat, tak ada gaduh. Apakah bukti orang Islam tidak sembah Kaabah? Bukti pertama, di zaman Nabi SAW, di zaman Nabi dulu, kiblat yang pada awalnya adalah Masjid Al-Aqsa. Kemudian Allah SWT memerintahkan Nabi Muhammad untuk tukar kiblat ke Mekah. Ini disebut dalam Al-Quran, surah Baqarah surah nombor 2 ayat 125 dan ayat nombor 144. Itu bukti pertama. Bukti kedua, orang yang sembah berhala, dia pijak tak berhala tadi? Dia takkan pijak berhala dia. Tapi orang Islam zaman berzaman panjat bumbung Kaabah. Artinya apa? Pijak Kaabah tak ada masalah dalam Islam. Bukti ketiga, orang yang sembah berhala, dia pijak tak gambar berhala dia? Dia takkan pijak, dia akan hormat, respect. Orang Islam, everyday orang Islam memijak gambar Kaabah. Beribu-ribu orang Islam pijak gambar Kaabah yang ada atas sejadah. Betul ke tak betul? Ada sejadah, kita lalu, kita jalan, kita pijak gambar Kaabah. Itu menunjukkan kita tidak menyembah Kaabah. Dan saya bagi bukti yang lain. Ada banyak bukti lagi. Saya bagi satu, last. Katakanlah dengan teknologi moden, katakan dengan helikopter, kita angkat bangunan Kaabah tu, kita pergi letak dekat dataran Merdeka, dekat sana. Kejap lagi kita nak solat Isyak. Kita akan menghadap Mekah ke, atau kita menghadap Kaabah di dataran Merdeka? Kita menghadap mana? Tetap menghadap Mekah. Walaupun Kaabah ada di mana? Dataran Merdeka. Kita tak pergi dataran Merdeka. Tapi orang yang sembah berhala, bila kita ambil berhala tadi, pindahkan ke tempat lain,
penganutnya akan ikut berhala tadi ke tempat yang baru. Make sense? Clear? Okey, kita ambil contoh lain. Siapakah Nabi yang terakhir? Kita kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Ahzab surah 33 ayat 40, khatamun nabiin. Di akhir zaman Nabi mana yang akan turun? Nabi Isa alaihi salam. So siapa Nabi yang terakhir? Masih lagi Nabi Muhammad. Kenapa pula? Nak lihat Nabi terakhir, kita tak tengok siapa turun last. Kita tengok siapa lahir paling akhir. Antara semua Nabi-Nabi, yang lahir paling akhir siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa telah lahir sebelum Nabi Muhammad, lebih kurang 570 tahun sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So Nabi Isa alaihi salam lahir sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So Nabi Isa bukan nabi terakhir. Nabi terakhir itu tetap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biar saya bagi contoh analogi. Kita bagi contoh baru orang faham. Katakan saya ada 5 orang anak. Boleh? Anak pertama saya namakan dia 1,000. Anak kedua saya namakan dia 2,000. Anak ketiga saya namakan dia 3,000. Anak keempat saya namakan dia 4,000. Anak kelima saya namakan dia 6,000. Anak saya kan suka hati saya nak bagi nama apa. Nanti tuan-tuan dan perempuan dapat anak, dapat cucu, bagilah nama 5,000. Okey? So anak saya yang terakhir siapa? 6,000. Anak pertama siapa? 1,000. Anda telah hafal keluarga saya. Sekarang anak-anak saya semua dah besar. Katakan semua dah besar. Lepas tu 4,000 ke luar negara nak sambung belajar. 4,000 ke luar negara nak sambung belajar. Beberapa tahun 4,000 ke luar negara. Masa 4,000 ada di luar negara, anak-anak saya 1,000 mati, 2,000 mati, 3,000 mati, 6,000 mati. Selepas beberapa tahun 4,000 balik ke rumah. Bila 4,000 balik ke rumah, siapa anak pertama saya? 1,000. Siapa anak terakhir saya? Kita masih sebut 6,000 anak terakhir. Kita tak kata 4,000 jadi anak terakhir. Yes or no? So bila Nabi Isa walaupun turun di akhir zaman, Nabi Isa tidak menjadi Nabi terakhir. Make sense? Simple aja jawapan dia. Tapi kena bagi jawapan sesuai dengan pemikiran yang bukan beragama Islam. Kita ambil contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kahwin dengan Aisyah umur 6 tahun. Tinggal bersama-sama masa Aisyah umur 9 tahun. Dia kata pedofile, kita kata no. Why not? Okey. Dalam agama Islam, dia tak sama dengan bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Bahasa Melayu kita ada istilah bayi, kanak-kanak, remaja, belia, separuh umur, warga emas, betul? Kita ada kategori. English pun sama. Infant, baby, children, teenagers, young adult, golden age, gone. Dalam Islam, dua istilah saja, dua je. Selagi belum akil baligh, dia kanak-kanak. Sudah mencapai umur akil baligh, dia jadi dewasa. Akil artinya maturity, dia matured. Baligh artinya puberty. Dia capai usia dan matured dan puberty, dua-dua sekali, dia dewasa. Nabi SAW betrothal dengan Aisyah umur 6 tahun. Tetapi tinggal bersama-sama selepas Aisyah sudah pun akil baligh. Artinya apa? Sayyidatina Aisyah sudah pun dewasa. So bila Nabi Muhammad bersama dengan Aisyah umur 9 tahun, Aisyah bukan kanak-kanak tetapi dah jadi dewasa. Tapi diorang akan kata, tapi 9 tahun. Ya betul. Tapi 9 tahun di zaman Nabi tak sama dengan budak perempuan 9 tahun hari ini.
Dan saya boleh buktikan wanita 9 tahun di zaman Nabi tak sama dengan perempuan 9 tahun pada hari ini. Nak bukti dia? Tuan-tuan dan perempuan, saya minta kerjasama. Berapakah umur nenek anda ke moyang perempuan anda masa mereka berkahwin? Ada yang sebelum 14, ada yang lagi? 18. Yang paling muda 12 tahun, kita ada 12 tahun. Lagi ada lebih muda daripada 12 tahun? Berapa? 11 tahun, kita ada 11 tahun. Okey, 11 tahun. Ada yang lebih muda daripada 11 tahun? 11 tahun sekali. Ada yang lebih muda tak? Ada tak? Siapa-siapa yang anda kenal kahwin masa nenek ke, masa moyang dulu ke, yang kahwin lebih muda daripada 11 tahun? Ada? Berapa? 9 tahun. Okey. Bila saya tanya dengan audiens sendiri, mereka sendiri akan kata zaman nenek kita kahwin 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun perkara biasa. Yes or no? Tapi nenek kita waktu itu sudah mature, akil balik. Mereka boleh mengurus satu rumah tangga. Mereka boleh masak untuk satu keluarga. Boleh pergi ke sawah, bekerja di sawah. Boleh pergi ke sungai itu ambil air. Benar atau tidak? Betul? Tapi kalau kanak-kanak 9 tahun hari ini sama ke level dengan zaman nenek dulu? Tak sama. Zaman nenek kahwin umur 9, 10, 11, 12 perkara biasa. Hari ini seorang wanita kahwin umur berapa tahun? Purata, saya minta purata. Seorang perempuan berkahwin hari ini umur berapa tahun? Saya sebut 30. Ada yang kahwin 23, 24, 26. Ada yang kahwin 35, 36, 40. Yes or no? So purata 30 tahun. Kalau ada seorang perempuan hari ini umur 22 tahun belum kahwin lagi, normal ke tak normal hari ini? Very normal. Tapi kalau di zaman nenek umur 22 tak kahwin, maksudnya apa? Bukan andar tu, tak laku. Kalau di zaman nenek 22 tahun tak kahwin, artinya tak laku. Kalau hari ini ada perempuan umur 22 tahun belum kahwin, saya cakap tak laku, tak laku. Fair ke untuk dia? Adil ke? Tak, dia akan marah saya. Dia kata, Brother Shah, kita bukan hidup zaman nenek, kita zaman milenium. Jangan bandingkan saya dengan budaya nenek moyang dulu. Begitu juga jangan bandingkan perbuatan Nabi dengan uruf hari ini. Jangan bandingkan apa Nabi buat dengan adat hari ini. You want to judge Prophet Muhammad, judge. Nak hakimi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hakimi dia, judge him. But judge him with his culture during his time. You see the point? Tengok ya, Quraisy musyrikin. Mereka cari pelbagai alasan. Mereka kata Nabi gila lah, Nabi pemecah belah masyarakat lah. Betul tak? Tapi tak pernah mereka kata pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, kau kahwin Aisyah, pedofil tu. Tak pernah. Sebab apa? It's normal. Are we good? Can you understand? So bila kita letak ni zaman nenek, dia terus. Alah, jangan cakap orang lain lah. Orang India pun, okay, dia sebut 100 years ago. Kalau kahwin umur 9 tahun, 8 tahun, 10 tahun perkara biasa. Kadang-kadang baby dengan baby dikahwinkan. Boleh faham ke? China pun sama. Ini culture manusia. Okay, saya cut dulu ya. Saya cut yang ini. Kemudian katakan dalam Al-Quran, masa nak habis dah. Saya ambil percanggahan lah. Saya ambil satu je percanggahan. Ada 5 minit lagi. Manusia dibuat daripada apa? Kita kata tanah. Surah An'am, surah 6 ayat 2. Tapi dalam surah Furqan, surah 25 ayat 54, manusia daripada air. Surah Al-Insan, surah 76 ayat nombor 2, manusia daripada sperma. Dia kata contradiction. Kita kata not contradiction, but contradistinction. Apa maksudnya? Maksudnya tiga-tiga jawapan pun betul.
Manusia dibuat daripada tanah, memang betul. Apa saja elemen yang ada pada tubuh badan manusia, elemen yang sama ada dalam tanah. Manusia dibuat daripada air, memang betul. 60-70% kandungan pada manusia adalah air. Cytoplasma sampai 98% adalah air. Manusia dibuat daripada air mani, itu confirm, tak melalui sains pun kita tahu. Manusia daripada sperma. Contoh. Kalau saya kata saya buat air kopi menggunakan serbuk kopi, saya buat air kopi, saya gunakan susu, saya buat air kopi, saya gunakan air panas, jawapan saya bercanggah ke? Tidak, sebab tiga-tiga bahan digunakan. Are we good? Simple. Okey, langit dan bumi dijadikan dalam masa berapa hari? Kebanyakan ayat menyebut 6 hari. Surah Fussilat menyebut bumi 2 hari, gunung ganang, tumbuh-tumbuhan 4 hari. Ayat nombor 11 bermula dengan suma. Suma berarti pada waktu yang sama. Masa Allah jadikan bumi 2 hari, gunung ganang dan tumbuh-tumbuhan 4 hari, dalam waktu yang sama Allah jadikan langit 2 hari. Maka jumlahnya berapa? Tetap 6 hari, bukan 8 hari. Kalau saya kata saya buat masjid ini dalam masa 6 bulan, 2 bulan saya buat asas, 4 bulan saya buat bangunan dia. Semasa saya bina asas dan bangunan, pada waktu yang sama saya telah pasang pagar keliling masjid dalam tempoh 2 bulan. Berarti jumlah keseluruhan masih 6 bulan. Dan yaum dalam bahasa Arab, satu perkataan bahasa Arab ada banyak makna. Yaum dalam bahasa Arab boleh bererti hari, tetapi yaum juga boleh bererti jangka waktu yang panjang, epoch, 6 long periods. Jadi kalau kita terjemahkan Al-Quran sekarang, 6 waktu yang panjang mengambil masa berbilion tahun. So dari segi sains pun tak ada percanggahan. Are we good ke tuan-tuan dan puan-puan? Tadi sebelum saya bagi jawapan, mungkin kita rasa macam how to answer. Sekarang dah dapat jawapan, itu ke jawapan dia? Senang je. Kalau macam tu aku pun boleh jawab. Yes, tuan-tuan dan puan-puan. Yes. This is what we want to do. We equip the Muslims with the answers. We train the Muslims how to answer questions from people. Do not be afraid. Dalam Al-Quran 332 kali ayat Quran bermula dengan qala, mereka bertanya. 332 kali Al-Quran bermula dengan perkataan kul, katakan. Mereka bertanya, katakan. Mereka bertanya, katakan. Jangan takut orang bertanya soalan. By right as a Muslim, we should know the answer. We do not know the answer, never mind. Find out the answer. Find out the answer. Go back to them, give them the answer. Dia tanya lagi, cari jawapan, kembali pada dia. Tanya lagi, cari jawapan, kembali kepada dia. Dalam proses ini kita belajar. Lama-lama kita tahu jawapan pada 5 soalan. Lama-lama kita tahu jawapan pada 10 soalan. Lama-lama kita tahu jawapan pada 20 soalan. Dah tahu jawapan pada 20 soalan, biasa dia pusing-pusing dekat situ aja pun. Are we good? I hope tonight's session is beneficial for you. Okay, this is what we do at Global Unity Network. We train the Muslims to be inclusive, not exclusive. Because Islam does not belong to any specific community, but Islam is for all. Betul atau tidak? Setuju? Maka kita kena tunjukkan agama Islam agama universal. Agama Islam ni inklusif. Agama Islam ni syumul. Jangan cakap je, jangan retorik je. Tapi tunjukkan, biar dan Muslim rasa seronok dengan Islam. Tuan-tuan dan puan-puan, di antara ciri-ciri orang beriman adalah menepati masa. So masa saya pun dah nak habis. So saya berhenti di sini saja. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita jumpa lagi pada Sabtu ketiga bulan hadapan. TQVM. Terima kasih. Sama-sama.